Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tersilap. Masuk FB personal pula hari ni. Semula-semula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tu saya pun kata, kenapa lama hari ni? Kawan-kawan tak datang-datang. Sorang datang. Rupanya FB personal. Okey. Ni dah cepat dah nombor naik 25. Masya Allah. Alhamdulillah, cuba tolong ingatkan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi termasuk FB personal untuk daurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dah 40 dah. Tadi kita lupa masuk FB personal. Tuan-tuan boleh berdaftar, InsyaAllah, untuk kita mulakan pengajian kita minggu depan. InsyaAllah kita akan buat daurah. Tuan-tuan boleh berdaftar segera, jangan last minute berdaftar. Jangan tuan-tuan berdaftar last minute, tapi tuan-tuan berdaftar awal sedikit, insyaAllah. Alhamdulillah, kita terlupa tadi masuk FB personal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah. Wa bika nasta'in, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majadha, amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kita hari ke-Cillah. Dalam program kita telah sampai kepada Cillah. Cillah ni dalam bahasa Urdu, maksudnya 40 hari. Sebenarnya untuk melatih kita sesuatu perkara ialah dengan mentarbiyah diri kita, iaitu dengan melatihkan diri kita untuk membiasakan kepada amalan-amalan yang baik. Maka insyaAllah, oleh itu para ahli sufi, ahlullah memilih tarikh 40 hari. Supaya apa? Supaya 40 hari ini, iaitu kejadian insan itu berlaku dengan 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 40 hari nutfah saja. 40 hari ketiga ni pertama nutfah. Lepas tu akan jadi dam, akan jadi darah, bahkan akan jadi mudghah. Dia akan jadi mudghah, jadi akan jadi bayi, dan selepas 40 bulan itulah baru dia tiup roh. Jadi kita 40 hari ni dah bertukar satu imej baru. Jadi insya-Allah hari ni hari ke-40, sampai kita pada satu imej baru insya-Allah, imej untuk kita di dalam istiqamah. Imej kita untuk dalam istiqamah pula dah. Istiqamah, astaqa yastaqimu istiqamatan. Itu maknanya daripada masdar istiqamah. Istaqama madinya, yastaqimu mudhari'nya, istiqamatan adalah masdarnya, perkataan basic dan dasarnya. Okey, InsyaAllah kita pergi sambung kepada hadis yang ke-58 bracket nombor 10, iaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi melampaui batas dan mereka datang untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat bayyinat. Nak tanya tentang 9 mukjizat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberinya kepada baginda Musa AS untuk menentang Fir'aun. Tetapi apa yang Nabi SAW yang memperdengarkan kepada dua orang Yahudi tadi ialah perintah-perintah, yakni dalam bentuk larangan yang telah dilampaui oleh mereka-mereka yang bernama Yahudi tadi. Jadi pertama sekali pesanan Nabi, jangan kamu syirik kepada Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini banyak dia mensyarikatkan Allah Subhanahu Wa Taala
dengan sesuatu. Jadi salah satunya orang-orang Yahudi ini ialah semalam kita dah bagi tahu bahawa ada dua golongan kafir dari segi kaumnya, iaitu Nasara dan Yahudi. Nasara ni ialah dia mawaddah, dia ada kecenderungan kepada Islam, dan manakala Yahudi ni dia adalah adawatan mawaddatan. Jadi dia adawah, dia membenci Islam. Dan di antara mereka iaitu, kenapa dia membenci Islam? Kerana sikap yang ditunjukkan oleh pendeta-pendeta mereka, dan pendeta-pendeta mereka telah menyebabkan mereka tadi telah mensyarikatkan Allah SWT dengan pendeta-pendeta mereka. Jadi sebab itu Allah SWT memberitahu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dia telah jadikan pendeta mereka jadi arbab, sebagai tuhan-tuhan mereka selain daripada Allah. Jadi bermakna orang-orang Yahudi menyekutukan dan mensyarikatkan Allah. Kedua ialah, apa itu tentang ayat Bayyinat? Pertanyaan ayat ini untuk menguji oleh perenggan yang kedua akhir tadi, iaitu oleh itu ramai orang di kalangan Nasrani memeluk Islam berbanding Yahudi. Pertanyaan Yahudi yang ditanya pada muka surat 281. Pertanyaan yang ditanya oleh Yahudi ini ialah hanya untuk menguji Nabi. Nak uji Nabi saja. Dan apakah itu ayat Bayyinat? Ayat Bayyinat ialah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menentang Fir'aun. Untuk menentang Fir'aun ada 9 tanda mukjizat yang Allah telah kurniakan kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Pertama di sini saya ceritakan 7 saja. Yang pertama tu masyhur lah. Itu yang pertama adalah tongkat Nabi Musa alaihi salam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha a'syu min. Banyak sekali perkara-perkara yang mana Allah SWT kata, Musa, apa di tangan kanan kamu? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya. Ini tongkat aku, atawakka'u, yang mana aku boleh bertongkat dengannya. Itu mukjizat tongkat. Tongkat inilah jadi ular, tongkat inilah jadi apa sahaja, boleh ketuk batu lah, apa semua. Tongkat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat itu sebenarnya amar, hukum Allah SWT. Dan Allah SWT nak bagi tahu kepada Sayyidina Musa alaihissalam, semua berlaku tu dengan perintahnya, dengan amarnya, dengan hukumnya. Perintah pun boleh dalam bahasa Melayu, amar dalam bahasa Arab, hukum, amar dan hukum dalam bahasa Arab. So boleh perintah, amar, hukum, sama je lah tu. Begitu, makna dia sama. Jadi Allah perintahkan kepada Sayyidina Musa, campakkan, alqi ya Musa hiya 'asa. Alqi ya Musa, campak Musa. Campak apa? Campak tongkat. Bila campak tongkat dia jadi ular. Bila campak tongkat jadi ular. Bila ular, Sayyidina Musa alaihissalam lari. Dan Allah perintahkan dia pegang tongkat tadi. Allah perintahkan, ya Adnan Haji Cekub, Masya Allah, orang Maran Masya Allah. Adnan Haji Cekub, orang kita, orang Maran. Jadi perintahkan supaya baling tongkat tu jadi ular. Dan Allah perintahkan supaya Sayyidina Musa alaihissalam untuk pegang ular. Dia pegang belakang. Allah kata tak, pegang kepala dia. Bila pegang kepala, dia jadi takutlah Sayyidina Musa alaihissalam, tapi nak ajar mula-mula. Pegang kepala, pak jadi tongkat. Jadi Allah SWT kata dalam tafsir yang lain tu, Allah Ta'ala kata, Musa, apa di tangan kamu? Dia kata, ya Allah, dia adalah hukummu. Baginda Musa alaihissalam kata, dia adalah hukummu. Engkau nak jadikan ular, dia jadi ular. Engkau nak jadi tongkat, dia jadi tongkat. Nak jadi ular boleh, nak jadi tongkat boleh. Sebab apa? Itu adalah hukum dan amar Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua ialah tangan Sayyidina Musa alaihissalam. Dia masuk bawah bahu dia. Tangannya dia masuk bawah bahu, maka dia akan keluarkan satu cahaya. Daripada tangan ni keluar cahaya. Tangan Sayyidina Musa alaihissalam bercahaya. Dalam gelap pun nampak, boleh cari dan bercahaya. Itu adalah Sayyidina Musa alaihissalam. Okey. Kedua ialah Allah SWT beritahu di sinilah. Di sini Allah bagi 2, dan dalam 2 ayat ini ada 7 lagi ayat Bayyinat. Lepas itu
Dalam surah Al-A'raf ayat 30. Walaqad akhazna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarat la'allahum yadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan. Musim kemarau datang, kering, kontang, tak ada apa. Musim kemarau Allah uji Fir'aun ni dengan Kiptinya sekali. Musim kemarau dengan apa sekali? Kekurangan bila musim kemarau, buah tak ada lah, hasil pula tak ada. Maka terpaksalah kaum Fir'aun ni dan Fir'aun ni pergi jumpa Sayyidina Musa AS, minta maaf taubat, tak nak laku dah. Maka Sayyidina Musa AS, dia tak boleh nak selesai masalah dengan doa Sayyidina Musa AS. Sayyidina Musa AS pun doa, maka Allah hilangkan apa? Penderitaan mereka. Tapi mereka kufur balik. Selepas itu mereka kufur balik. Itulah manusia diberi peringatan selepas tu kufur, selepas tu diberi peringatan selepas tu kufur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita daripada perkara tersebut. Kan? Kedua, Allah SWT. Jadi 4 dari situ dan ada 5 lagi. Fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal qummala wad-dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Fa arsalna alaihimut tufan. Lepas tu Allah hantar ribut taufan pula. Ni dalam surah Al-A'raf juga ayat 133. Itu Allah SWT firman, kami pun menghantar kepada mereka taufan, ribut taufan. Dan belalang. Satu ribut taufan habis musnah juga. Ribut habis masuk taufan. Lepas tu belalang Allah serangkan. Ada 1 tahun makanan mereka menjadi, tapi Allah serangkan dengan mereka belalang. Orang putih takut sangat. Kalau kita belajar geografi tu, kalau di Amerika pertanian dia paling takut belalang. Nama belalang tu belalang juta. Dia datang bukan sikit, dia datang sekali datang satu berjuta-juta. Alah, satu beratus-ratus hektar tu sekejap saja dia papas. Mana dicukur habis, semua dia makan habis. Datang sekali berjuta-juta. Ini Mak Saleh buat cerita belalang. Dia buat cerita belalang, kena serang belalang. Sebenarnya kisah-kisah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah kisahkan kepada Sayyidina Musa AS. Datang belalang, habis makanan, habis tinggal tak ada apa pun. Pandang orang pada jarak, pada terkukur. Saya ingat lagi kat kampung pula, rumah nenek. Kita orang selalu pergi rumah nenek. Kampung kita seberang, kampung ayah kita seberang sungai, seberang Pasir Mas Bandar. Kampung nenek kita nampung ayah mak kepada ayah kita. Jadi sebelah mak orang Pasir Mas, sebelah ayah orang seberang Pasir Mas. So kita orang balik rumah nenek sebelah ayah. Rumah nenek sebelah ayah ni ada kebun lah, ada dusun lah. Jadi kita sampai musim langsak. Kita sampai dengan akak kita lah, akak Bakaria ni. Kita orang selalu sampai. Dan satu abang kita, Abang Hasanan, dia tak berkesempatan untuk berada di dalam majlis ni, Masya Allah. Mungkin ada kesibukan sedikit. Jadi kami hanya 4 orang saja dan keluarga ada dalam majlis ni. Okey, tak apa. Jadi kita sampai tu buah langsak dah masak. Masak. Jadi langsak tu bukan langsak kita, langsak makcik kita. Kita panggil makcik, kakak ayah. So langsak dia dah masak dah. Kita orang datang nak ambil langsak lah, nak panjat ambil langsak. Nenek kita kita panggil sebelah ayah, kita panggil wah, kita panjat lah pokok tu. Dia kata tak boleh, itu hak makcik engkau. Itu yang makcik engkau. Nanti anak-anak dia nak datang, anak-anak dia nak sini nak panjat. Kita panjat lah, nanti dah masak menguning dah, nanti datang makhluk habis kata. Jadi kita tak panjat lah, kita panjat yang kita je. Tapi malam tu kita orang bunyi cici. Alah, habislah langsak tu. Kena serang oleh keluang man. Keluang ni tak ada dah sekarang. Dia ada kelawar. Kelawar kecil je. Keluang ni besar. 2-3 kilo seekor. Besar keluang ni. Berkilo seekor. Kelawar tu kecil je. Jadi kena serang cici. Duk bunyi duk bunyi macam tu. Duk bunyi macam tu. Rukah. Tak rukah, dia panjat je. Okey. Lepas tu pagi esok tinggal kulit je lah. Semalam dah diserang oleh keluang meng. Jadi makan datang tu sekali serang je. Satu malam tu tak sampai sejam dia serang. Ni belalang, Allah hantar belalang juta.
Oh, itu satu azab. Lepas tu kutu. Oh, habis kutu datang. Kutu. Kata habis kutu ni. Oh, kutu. Semua keluar rambut. Kutu semua. Habis kau ni. Jadi, minta maaf. Tak ada selesai masalah. Pernah jumpa Sayyidina Musa AS. Bila jumpa Sayyidina Musa AS, minta doa dan taubat. Janji bertaubat. Ampun, maaf. Okeylah, kita maafkan. Dah janji nak taubat ni. Lepas tu buat pula. Manusia begitulah. Allahu Akbar. Lepas tu Allah datang katak. Serang katak. Katak ni masuk sampai istana. Oh, katak ni dah serang. Masuk sampai istana. Masuk sampai bilik-bilik tidur. Masuk sampai kelambu-kelambu mereka. Mereka tak boleh nak tidur, susah. Minta lagi doa. Begitulah seterusnya. Lepas tu datang darah. Last sekali datang darah. Makan jadi darah. Minum jadi darah. Semua jadi darah. Bila masuk saja dalam mulut Qibtiyin, semua jadi darah. Air minum jadi darah. Makan jadi darah. Kesian, dia kata, datang pada Bani Israel, tolonglah kami tak boleh nak makan ni. Okey, Bani Israel kata tak apa, dia kesian juga. Jadi kesian. Bila kesian tadi, bila datang tadi untuk kali seterusnya, minta maaf lah. Dia kata okeylah, tak apa, kami makan, kami kunyah dulu. Kami kunyah, kami gigit lah, kami hancurkan dia. Lepas tu, engkau ranga mulut. Dia pun ranga mulut. Nanti aku ludah dalam mulut engkau yang telah hancur tadi. Jadi, bila buka mulut, ludah tu, bila masuk mulut Qibtiyin saja, orang Qibti, pengikut Fir'aun, jadi darah. Lepas tu, last sekali tak ada cara dah. Minta juga doa dengan Nabi Musa AS untuk hilangkan. Itu dia kata 9 mukjizat yang ditanya oleh Yahudi kepada Nabi. Cuma Nabi tak jawab, dan saya cerita di sini 9 mukjizat itu. Dan mukjizat terakhir, ulama mengatakan, pendapat lain mengatakan tenggelamnya Fir'aun sebagai ayat yang terakhir. Ayat itu adalah tanda yang terakhir daripada 9 ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dia kata 10. Jadi salah satunya lah begitu. Allahu Akbar. Jadi kita kira 10 tadi. Kalau dah 9, jadi ayat Bayyinat Fir'aun tengah 10. Mungkin hak yang wa akhazna fir'auna bis-sinina min apa itu? Fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarat. Jadi itu mungkin jadi 1 atau 2, tak kisahlah. Ada lebih kurang bilangan begitu. Pendapat yang lain, di sini Nabi telah menyatakan jawapan. Nabi tidak memberi jawapan kepada pertanyaan yang ditanya oleh kedua Yahudi tadi. Bahkan Nabi telah memberitahu perintah-perintah, iaitu ahkam. Ahkam ni hukum lah. Hukum daripada perkataan pluralnya ahkam, jamak dia af'al. Perintah-perintah yang Allah turunkan kepada orang Yahudi. Inilah jawapan yang lebih berfaedah daripada soalan yang ditanya. Inilah perkara yang perlu dilakukan oleh kamu, wahai orang-orang Yahudi. Engkau ni Yahudi, sebab apa jadi macam ni? Sebab engkau buat macam ni semua. Taubat pun tak jadi. Begitu. Kadang-kadang satu soalan tidak perlu dijawab, seperti soalan yang hanya untuk menguji sahaja. Kadang-kadang kita tahu orang tanya tu dia nak uji kita je. Dia pun tahulah. Jadi kita tak payah jawab lah. Ada benda yang tak perlu jawab. Ada perkara yang perlu kita jawab, mesti kita jawab. Dan ada perkara yang tak perlu kita jawab. Kalau soalan hanya untuk menguji sahaja, tak perlulah jawab. Begitu. Okey. Tiba-tiba datang teori Darwin. Begini, sebenarnya salah satu lagi ialah kan perintah-perintah yang mana Nabi SAW memberitahu kepada, iaitu jangan mencuri, jangan berzina, jangan lari daripada pertempuran. Semua tu ialah kita telah beritahu dah sebelum. Jangan curi, jangan berzina, jangan menyekutukan Allah, jangan melakukan sihir, jangan membunuh, jangan makan riba, jangan menuduh wanita bersuci, berzina. Apa itu tak boleh dah. Satu hukum. Di sini satu hukum yang khusus. Sepatutnya tulis satu hukum yang khusus di situ. Kadang-kadang penulisan macam itulah. Betul, kadang-kadang susah juga kita nak memahami teknik penulisan yang disampaikan oleh pengarang ataupun penyusun. Tapi kalau kita orang belajar kitab, kita faham dah. So maknanya kalau pengarang atau penyusun tidak menyebut perkara-perkara yang disebutkan, sebenarnya perkara itu telah dijelaskan sebelumnya, ataupun perkara ini akan dijelaskan nanti pada akan datang. Sanazkuru.
Mana kata sanazkuru, kami akan sebutnya, akan datang. Jadi kita dalam pengajian kitab ni kita dah faham dah. Dalam pengajian kitab ni, jadi kita cari-cari, oh sini pengarang ni, oh di sini pengarang ni tak nak cerita dah tu. Maknanya dia nak shortcut dan sebagainya. Sebab atas matlamat yang tertentu, sebab benda banyak kan. Kalau kita nak cerita satu kitab tu semua sekali, jadi susah juga. Sesatu-satu tu akan jadi panjang. Jadi dia terpaksa pendekkan. Okey. Hukum yang khusus yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada salah satunya ialah jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka memilih satu hari yang khusus. Orang-orang Yahudi ini mereka memilih satu hari yang khusus. Dan Allah Taala suruh dia pilih lah. Maka mereka pilih hari Sabtu ni hari raya bagi mereka lah. Sayyidul Ayyam lah. Mana ketua segala hari dalam seminggu. Maka orang Yahudi telah memilih hari Sabtu. Lepas tu apabila diberitahu kepada orang-orang Nasara, orang-orang Nasara memilih hari Ahad sebagai hari Sayyidul Ayyam mereka. Dan selepas kepada baginda SAW, baginda dan umat ini memilih hari Jumaat. Kita hari ini hari Jumaat lah, Sayyidul Ayyam. Dia panggil ketua kepada hari-hari di dalam seminggu. Kita memilih hari Jumaat, Yahudi memilih hari Sabtu, dan Nasara memilih hari Ahad. Jadi untuk orang Yahudi, satu hukum yang khusus pada mereka yang berada di mana ni? Pada mereka yang berada di tepi sungai, tepi laut, hukum mereka jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Okey, jangan menangkap ikan ni pada hari Sabtu. Jadi ikan ni ujian bagi mereka. Sebab tu Allah kata, Allah nak uji kita sebenarnya. Allah nak uji. Allahu Akbar. Al-ibtila minallah. Al-ibtila minallah. Sungguhnya ujian tu daripada Allah. Kita tak perlu minta uji, tetapi bila datang ujian kita perlu bersabar. Jadi semua ujian itu daripada Allah. Allah nak uji. Hari Sabtu, ikan jinak, ikan terbang depan mata. Tak payah pergi laut dalam. Tapi tak boleh tangkap ikan. Hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Ikan jinak. Hari lain kena tangkap ikan. Kena pergi dengan perahu. Pergi laut dalam lagi. Susah nak dapat ikan. Jadi mereka telah membuat satu helah. Iaitu mereka tak tangkap hari Sabtu. Mereka buat kerja hari Jumaat. Mereka buat satu kelah. Mereka buat macam satu terusan lah. Satu terusan di tepi laut. Panjang terusan tu mereka gali terusan tu, dan mereka hubungkan dengan laut. Jadi bila hari Sabtu air pasang. Bila air pasang, air akan memasuki terusan-terusan mereka di tepi. Dan ikan begitu jinak, dan ikan pun masuk perangkap mereka. So mereka tak ambil hari Sabtu. Mereka buat kerja hari Jumaat. Mereka ikan masuk hari Sabtu bila ikan tu jinak. Dan selepas tu bila air kering, tertutuplah dam tu, tertutuplah terusan tadi yang mereka lalukan, terusan daripada laut dengan tepi tadi. Bila tertutup, ikan terperangkap di dalam lubang-lubang mereka, terusan-terusan yang mereka buat tadi. Bila tertutup, mereka tak ambil hari Sabtu pun. Mereka cari dalil nak halalkan. Sebab buat kerja hari Jumaat, hari Sabtu haram. Tapi buat projek hari Jumaat lagi. Ikan masuk hari Jumaat, hari Sabtu ikan terperangkap. Hari Sabtu tak pergi ambil. Hari Ahad mereka pergi ambil. Bila mereka pergi ambil, maka Allah jadikan golongan tadi kera-kera yang hina. Allah Ta'ala jadikan kanazir. Allah Ta'ala jadikan kera-kera yang hina. Dalam masa 3 hari, keturunan yang melanggari Yahudi, keturunan Yahudi yang melanggari perintah Allah ni, dalam masa 3 hari Allah jadi dia kera yang hina. Dan masa itulah Allah cashkan dia, Allah jadi kera dia. Bila Allah jadi kera dia, dalam masa 3 hari kera-kera ni mati semua. Jadi maksudnya ada orang katakan
Teori Darwin ni lah mengatakan manusia asal daripada monyet. Salah lah. Hak monyet, hak kera yang hina tu pun, daripada Yahudi tu pun, Allah matikan dia dalam masa 3 hari. Itulah yang saya baca ayat tu. Wa isqalat ummatum, wa isqalat minhum, wa isqalat ummatum minhum. Berkata, dia, di sini ada 3 golongan. Dia 3 golongan. Satu golongan mengajak, satu golongan mengingkari, dan satu golongan yang duduk di tengah-tengah. Satu golongan yang duduk di tengah-tengah. Wa isqalat minhum, wa isqalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman lillahi muhliquhum aw mu'azzibuhum azaban syadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma zukiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su'. Dulu saya telah terangkan ayat ini, iaitu golongan-golongan Yahudi yang tidak menegah. Okey, di sini terdapat 3 golongan. Golongan yang mengingkari, golongan yang mengingkari, dan golongan yang mana? Golongan yang mengingkari dan golongan yang mengajak, dan golongan yang berada di tengah, Ashabul Araf. Jadi berkatanya Ashabul Araf yang duduk tengah-tengah ni, hak duduk menyaksikan golongan dakwah dan golongan engkar, hak duduk tengah-tengah ni. Wa isqalat ummatum minhum, maka min Bani Israel, sebahagian daripada Bani Israel yang duduk tengah-tengah mereka ni, tak kisahlah orang tu nak buat maksiat ke, tak kisah, dia buat hal dia je. Jadi berkata kepada golongan yang bersungguh-sungguh dalam mengajak kepada kebaikan, lima ta'izuna qauman illahi muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban syadidah. Kenapa kau duk susah-susah? Wa'adha ya'izu tu memberi nasihat. Kenapa kau duk susah-susah tu? Duk ketuk pintu rumah orang tu, kenapa susah-susah tu? Macam tu je lah. Kenapa susah? Biarkanlah. Terpulanglah kepada dia. Lima ta'izuna, kenapa duk susah-susah angkat beg? Kenapa duk susah-susah nak pergi berdakwah tu? Kenapa susah-susah? Lima ta'izuna qaumanillahi muhlikuhum, menasihati kaum yang mana qaumanillahu muhlikuhum. Muhlikuhum, Allah nak hancurkan dia mereka ni. Au mu'azzibuhum, dengan mengazab. Allah nak turun kehancuran pada mereka dengan mengazab mereka. Qaumanillahi muhlikuhum au mu'azzibuhum azaban syadid, dengan satu azab yang begitu teruk kerana pengingkaran mereka. Ni kata golongan tengah. Qalu, dan Allah membawa dalam satu makulah di sini, berkata da'i Allah. Qalu ni da'i Allah lah, orang yang mengajak. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Qalu, dan berkata da'i Allah, qalu ma'ziratan ila rabbikum, kami ni nak, ya Allah, pertama kenapa kami mengajak? Sebab kami nak jadikan ini satu keuzuran nanti. Di depanmu mereka akan jadikan satu keuzuran. Orang dakwah ni, kenapa kita berdakwah? Kita nak sebab Allah akan tanya kita hari kiamat, kenapa kau tak ajar orang? Kenapa kau tak panggil orang? Ma'ziratan ila rabbika, ya Allah, dah panggil dah, cuma dia tak tahu, tak nak datang, itu hak kamu. Kami dah panggil dah. Jadi Allah kata qalu ma'ziratan, kata dai, dia kata ma'ziratan ila rabbikum. Nanti di depan Tuhan kami ni, kami depan Tuhan kami ni, kata-kata qalu tadilah, yang da'i tadi, kami akan jadikan dia satu keuzuran nanti di depan Tuhan kami, bahawa kami telah mengajak golongan ini, tapi golongan ini tidak mengendahkannya. Satu lagi sifat da'i, dia bersifat simpati, bersifat keprihatinan. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Moga-moga apabila kami memanggil mereka ke jalan kebaikan, mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Lahir daripada golongan mereka, golongan-golongan yang bertakwa. Golongan-golongan yang
bertakwa, lahir di kalangan mereka golongan-golongan yang bertakwa, orang-orang yang berada di hujung-hujung Islam, orang-orang yang nak jatuh ke dalam kesyirikan, mereka-mereka yang berada di pinggir-pinggir syirik tadi. Maka kita ajak mereka, bila kita ajak mereka, golongan da'i mengajak mereka, menarik mereka kembali kepada agama, mereka menjadi orang-orang beriman. Wala'allahum, kami harap dengan Allah SWT menjadi orang-orang yang bertakwa. Apabila Nabi SAW telah dilontari batu oleh golongan Taif yang menghantarkan kancang-kancang hantu, apabila baginda SAW berdakwah di Taif bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah, mereka ni dibaling dengan batu, sehingga baginda ni dengan baginda berdakwah dihujani batu. Ulama mengatakan dalam tafsir, baginda lari sejauh 5 kilometer. Baginda dikeluarkan daripada Taif dengan balingan batu, dengan hujan batu sejauh 5 kilometer. Nah, hujan batu, kalau hujan air basah, ni hujan batu dalam berdakwah. Sehingga Nabi tak tahan, Nabi terduduk tahu dengan Zaid bin Harisah. Nabi terduduk, mereka akan datang congkil Nabi dan Nabi lari lagi. Sehingga Nabi sampai satu kebun, dan di situ kebun tadi, tuan kebun tadi kesian kat Nabi, dia hantar hamba dia untuk berjumpa dengan tuan kebun tadi, berjumpa dengan Nabi. Bila Nabi tenang, kisah syok kat Nabi tenang daripada mereka, maka Nabi telah berdoa. Malaikat Jibril datang untuk bagi offer, kami akan lagakan 2 bukit Taif ni, kami akan hancurkan penduduk Taif. Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika du'fi quwwati. Allahumma inni ashku ilaika du'fi quwwati. Ajib, seorang Nabi menafikan kebolehannya, menafikan kelemahan dan usahanya. Allahumma inni ilaika dhu'fi quwwati, ya Allah, kepada Engkau aku mengadu akan kelemahanku. Sedangkan Nabi dalam berusaha kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah kurang dalam pada usahanya, tak pernah melanggar tata cara dan tertib-tertibnya. Tapi Nabi memberitahu umat dalam berdakwah, kalau maka salahkan, maka lemahkan dirimu. Maksudnya, carilah kelemahan dirimu. Ya Allah, aku mengadu tentang lemahnya usaha yang telah dah aku jalankan. Lemahnya usaha aku jalan ni lemah, aku tak pandai, ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayatlah kaumku kerana dia tak tahu apa-apa. Jadi Nabi datang berdoa. Nabi berdoa untuk apa? Biarlah dia kata mereka tidak mahu beriman, tapi anak-anak cucu mereka menjadi orang beriman. Nabi harap macam tu. Nabi mengharap macam tu. Apabila Nabi mengharap macam tu, dan Nabi telah dibantu oleh satu orang hamba, tuan dia suruh pergi bawalah air kepada Nabi dan kebun anggur. Kan Taif ni kawasan subur. Masalah seolah-olah satu tempat yang subur di Syam dibawa ke Mekah. Di Taif lah tempat subur tu. Oh, cantik Taif ni. Kalau tuan-tuan pergi Taif, dia ada kilang pokok-pokok ros. Masya Allah, tempat buat ros. Oh, cantik. Dan disitulah satu orang, nama dia Adas. Seorang hamba bernama Adas. Saya dah pergi dah. Pergi umrah tu nak pergi Taif lah. Kadang-kadang orang pergi jalan Taif, dia akan pergi Masjid Adas. Masjid Adas ni ialah masjid hamba tadi lah, Sayyidina Adas tadi yang masuk Islam. Masjid Adas dia letak di situ, Masjid Adas, Al-Adas. Nabi tanya dia, kamu siapa? Oh, dia kata, nama saya Adas. Kamu asal daripada mana? Dia kata, saya asal daripada Ninawa, satu bandar yang mana terdapatnya Mata' alaihissalam, Sayyidina Mata' alaihissalam, iaitu Sayyidina Yunus bin Mata' alaihissalam. Sayyidina Yunus bin Mata' alaihissalam. Oh, dia kata, oh, engkau datang daripada bandar Ninawa. Ninawa ni satu tempat yang mana Sayyidina Yunus alaihissalam Sayyidina Yunus bin Mata' di situ. Oh, dia kata, tuan tahu?
tuan tahu Sayyidina Yunus bin Matta? Oh, dia kata Sayyidina Yunus bin Matta, Nabi kata itu saudara kami. Saudara macam mana? Sebab Sayyidina Yunus bin Matta tadi beliau baginda adalah Nabi dan aku adalah Nabi, dan Nabi-Nabi semuanya bersaudara. Nabi ambil hati dia. Oh, maka dia seronok. Dan Nabi ambil hati dia. Sebab tu kita pergi kan, kita tanya, Assalamualaikum, Tuan yang mulia, nama apa? Mu nama gapo? Pahaya tak? Masya Allah, Tuan yang mulia, siapakah gerangan Tuan hamba? Kalau bahasa pahlawan lah. Tuan mulia, Masya Allah. Nabi mengenali dia. Nabi mengambil hati. Masya Allah, dia kata seronok. Betul. Dia bagi minum air pada Nabi. Daripada keturunan tu lah Nabi doa. Dan selepas tu daripada keturunan Taif tu lah datangnya Muhammad bin Qasim. Nama Muhammad Qasim ni dia anak saudara Hajjah Yusuf As-Sakhafi, penumpah darah tu masa kerajaan Bani Umayyah tu. Panjang cerita dia, banyak cerita kalau kita tengok dari segi historinya pula, kalau dari segi sirah Bani Umayyah dan sirah Bani Abbasiyah. Okey. Jadi dia kata Sayyidina apa dia tu? Datanglah keturunan daripada Taif tadi, orang-orang yang beriman, iaitu Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim ni ialah satu orang tentera yang dihantar oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Abdul Malik ni dia ada banyak anak dia, 4 orang anak dia menjadi Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Marwan ni dia ada 4 orang anak dia, semua jadi Sulaiman bin Abdul Malik. Dia menjadi governor lah, menjadi pemerintahan Bani Umayyah di zaman kerajaan Sulaiman bin Abdul Malik. Dia hantar tentera. Sulaiman bin Abdul Malik ni Muhammad bin Qasim ni orang Taif lah, yang masuk Islam, yang buat dakwah di India, sampai ke India. Mereka berdakwah sampai ke India, sampai ke Multan. Kalau dalam Pakistan sampai Multan, dan mereka sampai ke Gujarat, India. So orang Gujarat, India, mereka berdakwah sampai di India. Mereka ke selatan. Dia ada 4 tentera yang dihantar oleh Sulaiman bin Abdul Malik, iaitu Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad ni, dia ke Europe. Dan Suwaibah bukan. Nama apa satu orang, saya terlupa dah. Suwaibah. Apa dia nama? Bukan Suwaibah. Nama dia apa, saya terlupa dah. Ada yang ketiga tu. Dan satu lagi ialah Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, Suwaibah dan bukan Suwaibah lah. Bukan Suwaibah, nama apa tak tahu. Saya terlupa yang ketiga tu. Dan Muhammad bin Qasim, 4 orang ni dia dihantar. Tapi kesian, keempat-empat ni semua kena bunuh oleh Raja Sulaiman bin Abdul Malik. So cerita pembunuhan mereka kita cerita semula. Kita nak beritahu mereka mengembangkan Islam dulu. Mereka dibunuh oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Mereka dipanggil untuk dibunuh atas kejayaan-kejayaan mereka telah jalankan untuk kerajaan dan untuk membantu Islam. Jadi Muhammad bin Qasim ni sampai ke India, di Gujarat, dan sampai ke Multan. Dakwah mereka ke selatan dah. Mari berdakwah sampai ke selatan. Dan salah satu sejarah dalam Islam masuknya Islam di tanah Melayu ni ialah dengan pedagang-pedagang Arab yang berada di Gujarat, India. Pedagang-pedagang Gujarat India datang ke tanah Melayu, ke Melaka, dan menyampaikan Islam di Melaka. Dia salah satulah datang daripada pasar. Kalau kita tengok satu kawan saya, Dr. Faisal, pensyarah UKM, dia bahagian sejarah Islam. So dia kata macam mana datangnya Islam. Salah satu datangnya Islam ke tanah Melayu ialah salah satunya datang daripada orang Gujarat tadi. Mereka datang ke Melaka. Mereka berdakwah hanya tujuan untuk berdakwah, tapi pergi atas datang rombongan berniaga. Saya ingat lagi pada tahun 77, satu radio, dulu kan radio pendidikan kat sekolah, macam mana Islamnya Raja Parameswara yang ditukar dengan namanya Sultan Muzaffar Shah, tahu tak? Sultan Muzaffar Shah ke? Parameswara tu dengan nama Sultan Muzaffar Shah. Nama Hindu dia Parameswara.
didatangkan dengan Sultan Muzaffar Shah. Jadi apabila ini sejarah agak kurang lebih begitulah. Jadi jadi dia datang. Nah, jadi sebelum pedagang tu, sebelum kan kapal-kapal besar dia duduk di tengah. Dia letakkan sauhnya dan masuk dengan kapal-kapal kecil. Jadi masa dia duduk di tengah-tengah tadi, Raja Parameswara, masa tu kita tengok radio pendidikan, saya ingat lagi, tahun 77. Mula-mula buka radio pendidikan. Dulu tak ada TV pendidikan lagi, tahun 77. Masa tu kita orang darjah 3, tahun 77. Umur 9 tahun. Dia pasal rekod tu bunyi macam ni. Bunyi ratib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu dia cerita raja dah ucap la ilaha illallah lagi sebelum rombongan Gujarat ke Melaka. Raja Iskandar Shah sebelum rombongan Gujarat yang berada di pengairan sebelum sampai ke bumi Melaka, Raja Parameswara telah peluk Islam. Raja Iskandar Shah. Jadi raja telah memeluk Islam. Maksudnya fikir tu, nak beritahu fikir tu, the thinking tu, fikir tu, maksudnya keberkatan fikir tu, kesan fikir tadi sebelum pendakwah Gujarat sampai ke bumi Melaka, maka Raja Parameswara telah memeluk Islam. Oh akbar. Sebab itu kita nak puji sikit lah. Puji bukan puji, tahdis bin nikmat. Tahdis bin nikmat. Sebab tu orang Islam ni lembut, orang Malaysia ni lembut. Kenapa? Silsilah keislaman kita salah satunya ialah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa pada orang Taif bawa Islam ke Gujarat dan Gujarat bawa Islam ke tanah Melayu. Itu salah satu daripada sejarah lah. Wallahu a'lam. Jadi nak bagi tahu Nabi mendoakan kebaikan. Lima ta'iduna, balik pada ayat tadi. Lima ta'iduna qauman illahi muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban syadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Wa la'allahum yattaqun. Moga-moga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Walamma nasuma dzukkiru bihi, walaupun diberi peringatan tu dilupakan. Anjainal ladzi, Allah kata anjainal ladzi yanhauna anisu. Anjaina, ini berita gembira untuk dai-dai dan pendakwah-pendakwah. Anjaina, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ayat dalam past tense, anjaina. Dia tidak mengatakan dalam ayat mudhari', iaitu present atau future. Mudhari' ni dua-dua boleh, present tense boleh atau future tense boleh. Mustaqbal boleh dan mustaqbal boleh, fil hal boleh. Dipanggil fi'il mudhari', fi'il madhi dan mudhari'. Mudhari' ni ada dua, mustaqbal pun boleh dan mustaqbal pun boleh, present pun boleh. Jadi Allah tak mengatakan ayat ini nunji. Kalau dalam mudhari' ayat tu panggil nunji. Kalau dalam fi'il madhi past tense anjaina. Anjana, anjana. Anjaina, anja yunji. Anja yunji. Itu fi'il madhinya. Anja yunji. Mudhari'nya untuk kami nunji lah. Yunji tu jadi nunji. Kalau mutakallimnya, jamak mutakallimnya untuk madhi, anjaina. Anjaina, anja yunji. Okey. Itu dari segi pronounce, dari segi sorahnya dalam bahasa Arab. Okey, jadi lepas tu kami telah memberi kejayaan. Past tense ni, ayat past tense ni menunjukkan sesuatu benda yang sudah berlaku. Dan benda yang sudah berlaku ni benda yang granted. Ada registered, ada granted lah. Benda yang sudah ni benda yang telah berlaku. Dan benda yang sudah ni, madhi ni maksudnya dia benda yang dah ada cop, registered dah. Kalau akan datang tak berlaku lagi. Jadi Allah kata kami telah
memberi kejayaan pada mereka-mereka yang mengajak kepada kebaikan. Tapi di sini oleh kerana ayat tadi, situasi ayat tadi dia tak bawa ayat mengajak, sebab ayat tadi ayat larangan. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Sebab tu kan kita kata satu-satu jawapan tadi dia bergantung satu-satu terjemahan tadi dan satu-satu penerangan tadi Allah nak terangkan dalam Al-Quran mengikut asbabun nuzul dia tadi. Kalau nak cerita tentang dulu kan kita kata apakah amalan yang terpaling baik nak buat, tu kata sedekah. Bila ayat sedekah, bila Allah ceritakan sebelum ni tentang sedekah. Dan kalau fa asaddaqa wa akum minas salihin, ini cerita tentang wa anfiqu. Bila cerita tentang wa anfiqu, Allah kata sedekah. Orang mula-mula sekali amalan yang nak dilakukan oleh orang yang nak mati, bila dia sihat balik, ada tempat tu Allah kata tentang amalan soleh. So dia bergantung kepada asbabun nuzul ayat tadi. Oleh kerana ayat ni menceritakan tentang nahi mungkar, so dia tak cerita tentang amar ma'ruf. Jadi Allah kata anjainal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami telah memberi kejayaan pada orang yang menegah. Dan telah kita jelaskan dulu, konsep dakwah kita mengajak kepada kebaikan, bukan hanya dengan konsep menegah. Kenapa? Atas dasar tadi saya telah terangkan untuk video-video yang sebelum ini, pada pengajian-pengajian yang sebelum ini, pada bulan puasa tadi. Kenapa orang dakwah, kenapa da'i-da'i mengajak kepada kebaikan, tidak melarang kepada kejahatan. Itu tidak melarang kepada mungkar, tidak melarang mungkar. So saya telah bagi tahu reason di sana dan jawapan di sana. Okey, tu tengoklah. Kita tak nak bincang lagi. Bunuh 4 tentera tadi. Dia bunuh 4 tentera tadi sebab dia rasa apa ni? Dia rasa dia tergugat, kerajaannya tergugat. Kerajaan dia tergugat. Dia hantar 4 surat ni, dipanggil untuk dibunuh. Dia hantar 4 surat kejayaan ni dipanggil untuk dibunuh. Tapi bila dibunuh, sebenarnya tentera-tentera tu kan, apabila Tariq bin Ziyad sampai ke France, Tariq bin Ziyad sampai ke Spain, dia nak masuk France dah. Masa nak masuk France, so dipanggil balik. Dan setiap orang bila dapat surat, dia kata itu panggilan maut untuknya. Raja dah panggil, dan raja panggil untuk gantung mereka. Dan setiap orang ni, ajib yang ulama memberi tarjih dalam mengkisahkan cerita ni, setiap orang tahu dia mati, dia akan pulang dengan satu kematian. Sedangkan dia ada pengikut-pengikutnya. Muhammad bin Qasim mempunyai pengikut dia, tentera yang dia pegang. Muhammad bin Qasim ni umur 18 masa tu. Muhammad bin Qasim ni dia pegang waktu dia umur 18 tahun menjadi ketua angkatan panglima yang diketuai lebih kurang 200,000 tentera dia. Dan dia boleh kerahkan tentera dia yang begitu taat untuk melawan kerajaan tadi. Tapi dia kata tak apa. Peristiwa Siffin dan peristiwa Jamal itu satu peristiwa yang begitu perik kepada orang Islam. Tak nak berlaku peperangan. Daripada mati beratus-ratus ribu, biarlah daku mati seorang, dia kata. Itulah bila ijtimai. Mereka ni fikir ijtimai, bukan fikir infradi. Fikir apa dia? Fikir ijtimai, bukan fikir infradi. Infradi tak apalah saya dihina, tak apalah saya terancam. Tapi jangan berlaku kekurangan kepada ijtimai tadi. 3 orang balik, 3 orang tu, 1 orang tu dah mati dah. 3 orang balik dan sampai di Kufah. Dan bila Sulaiman masa tu dia jadi governor. Dan pada masa tu siapa dia ni? Anak dia, abang ipar dia, raja tu, abang ipar dia ialah Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang akan menggantikan khalifah selepas itu. Maka dia ni baik dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni adik ipar dia. Umar bin Abdul Aziz ni adik ipar dia. So Umar bin Abdul Aziz bila tahu bahawa 4 ketua tentera ni dipanggil untuk dibunuh, maka dia telah hantar satu surat pembatalan pembunuhan itu. Tapi surat tu sampai pada raja setelah mereka telah disyahidkan, mereka telah dimatikan. Sebab raja rasa tergugat dengan kekerajaan dia tadi. So dia telah itu ketetapan Allah SWT dah. So peristiwa itu mengajar
kita. Jadi kita kadang-kadang jadi itulah untuk dai-dai saya pesan. Untuk dai-dai saya pesan. Untuk pendakwah-pendakwah termasuk saya lah, saya pesan, walaupun kita dihina, tak apa, Allah akan muliakan kita. Jangan kita, maksudnya kita dihina, kita pun nak fight juga. Tak boleh, aku nak fight juga. Tak betul aku nak fight. Tak, jangan macam tu. Hina, mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah akan terima usaha kita bila Allah terima kita. So, kita tak boleh menyalahkan orang. Kita tak boleh menindakkan orang. Kita pun tak tahu Allah pilih kita ataupun tidak. Itu rezeki daripada Allah SWT. Jadi kita ikhlas dengan Allah. So, kita ikhlas dengan Allah. Jangan kita menghina seseorang dengan kita mencaci seseorang, sebab kita tak tahu ending kita. Kita buat supaya Allah menerima segala kebaikan kita. Kita buat supaya Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita. Biarlah kita dipandang hina, biarlah kita dicemuh oleh kawan-kawan, biarlah kita dimarah oleh ketua, tak apa. Kita tak ada apa pun. Kita nothing. Kau zero, kau tak ada apa pun. Kau tak ada apa, kau zero. Tak apalah orang tak kenal kau pun. Kau tak ada apa. Allah muliakan kamu. Allah Akbar. Jadi dipanggil mati Umar bin Abdul Aziz. Sebab tu panjanglah ceritanya. Tak apa, kita nak cerita hari ni cuma cerita sejarah pula, cerita sirah pula. Allahumma amin. Ya. Jadi teori Darwin tadi. Jadi da'i tadi Allah kata anjainal ladzina yanhauna 'anil su'. Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi satu sertifikat. Allah telah bagi satu sertifikat. Anjaina, kami telah memberi kejayaan pada siapa ni? Allah kata engkau ni yakin, da'i jangan risau. Kejayaan itu di sisi Allah walaupun manusia tidak pandang. Walaupun manusia tak pandang, kejayaan di sisi Allah. Anjaina allazi, Allah kata anjaina. Kami telah memberi kejayaan pada mereka yang telah menegah. Sini kenapa tak mengajak kebaikan? Sebab ayat tadi kan, ayat dia bergantung kepada asbabun nuzul yang Allah turunkan di situ. Allahu Akbar. Jadi Allah kata anjaina, Allah bagi kejayaan pada mereka yang, jadi sebenarnya kejayaan, sebenarnya orang Islam ni orang yang berjaya. Kita orang Islam ialah orang yang berjaya, bukan orang-orang yang gagal. Orang-orang yang menunaikan perintah ialah orang-orang yang berjaya. Sama ada hajatnya tertunai atau tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maka golongan yang ingkar tadi, Allah telah jadikan mereka kera-kera yang dihina. Jadi teori Darwin mengatakan asal manusia daripada monyet, salah. Ini adalah tidak benar lah. Sebab kata tiba-tiba teori Darwin. Jadi kalau kita dah pernah membaca dan kita pernah mengaji, dah fahamlah tentang cerita macam saya tak cerita pun tentang yang melanggar perintah tu pada hari Sabtu tu. So tiba-tiba tu keluar teori Darwin. Main mana pula tak hubung kait satu mana. Nak cari cerita hubung kait. Sebab benda yang benda itu tersembunyi di dalam pengarang. Dan benda itu tersembunyi dalam kisah-kisah yang sebelum ini, yang mana tuan-tuan telah baca dan tuan-tuan telah dengari dan tuan-tuan telah pelajari. Maka masuklah kisah tu. Jadi kadang-kadang pengarang dia buat macam tu. Itu dia unik sikit di situ. Kadang-kadang kita mengarang tu ada satu unik. Tapi kita tahu orang faham tak faham, terpulanglah. Mungkin kita nak masuk beritahu orang tu akan faham. Kalau dia pernah mengaji sebelum ni dan dia tahu dah sebelum ni kisah-kisah tu, dia boleh join semualah ayat-ayat tadi. Jadi kita kisahkan pada tuan-tuan supaya benda ni terbuka minda tuan-tuan di dalam nak mencari. Dan tuan-tuan belajar selok-belok karangan kitab yang ditulis oleh ulama tadi. Bukan kita hanya tengok zahir saja. Pada ulama-ulama yang dulu lah, bukan pada saya. Pada ulama-ulama yang dulu macam mana, apa yang tersirat di sebalik yang tersurat itu. Yang tersurat tu apa, yang di sebalik yang tersurat tu benda-benda yang tersirat. Allahu Akbar. Mereka yang jadi kenapa orang Yahudi ni kenapa orang Yahudi ni
Dia, Nabi kata, kenapa engkau tak nak beriman? Kenapa engkau tak nak beriman? Dia kata 2 reason. Dia kata Nabi apa tu? Nabi Zakaria, bukan Nabi Zakaria. Nabi mana tu? Seorang Nabi telah berdoa. Nabi Daud alaihissalam telah berdoa supaya zuriat. Jadi satu reason mereka betul, satu reason mereka salah. Reason mereka yang salah tadi, mereka memberi 2 alasan. Satu alasan dusta dan satu alasan benar. Alasan dusta ialah mereka kata Nabi Daud alaihissalam berdoa supaya keturunan mereka daripada keturunan Yahudi. Ini doa Nabi Daud alaihissalam, tak doa pun. Dan benar ialah apa dia? Kalau kami masuk Islam, maka kami akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Macam kami akan bunuh kami. Okey. Kalau 3 perkara ni cerita panjang ni. 3 perkara ni nak sabitkan dakwah ni. Ni cerita dakwah ni. Macamlah penting. Allahu Akbar. 3 perkara yang merupakan asas keimanan. Hadis yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun min asli al-iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah la tukaffiruhu bi dhanbin wa la tukhrijuhu min al-islam bi amalin wal jihadu madin musba'asani Allahu ila an musba'asani Allahu ila an yuqatila akhiru هذه الدجال ولا يبطله جور جائر ولا أدل آدل والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang merupakan asas keimanan. Pertama, menegah diri daripada menyusahkan orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Jangan kamu mengkafirkan dia dengan sebab satu dosa, dan jangan kamu mengeluarkan dia daripada Islam dengan sebab satu perbuatan. Dengan satu perbuatan, iaitu perbuatan kurafat yang telah dilakukan. Kedua, jihad yang berterusan semenjak aku diutuskan oleh Allah sehingga umat Islam terakhir memerangi Dajjal. Kezaliman seorang yang zalim tidak membatalkan jihad, dan tidak juga keadilan seorang yang adil tidak membatalkan jihad. Jihad ni umum. Saya nak terangkan perkataan jihad di sini nanti. Tadi perterangan semalam menerangkan perkataan ghazwah. Sini nak bagi makna jihad pula. Kita akan terangkan perkataan jihad. Beriman dengan takdir. Dan ketiga, beriman dengan takdir. Penjelasan itu di dalam bab takdir nanti. Okey. Dalam penerangan. Dalam hadis ini, Nabi menerangkan 3 perkara yang merupakan asas kepada keimanan. Pertama, menegah. Apabila seorang itu mengucap kalimah la ilaha illallah, kita menegah. Menegah apa dia? Bila satu orang ucap kalimah la ilaha illallah, maka terpeliharalah dirinya, terpeliharalah nyawanya dan maruahnya. Bihaqil Islam, terpeliharalah dia. Dan bulan ni kita telah jelaskan sebelum ni. Dah hadis-hadis yang lepas. Apabila seorang itu mengucap kalimah la ilallah, maka hendaklah kita menegah diri daripada melakukan perkara yang menyakiti jiwa, harta dan maruahnya. Dan pula, jangan kita sewenang-wenang mengkafirkan seseorang tadi. Jangan kamu mengkafirkan seorang. Jadi kita kata kafir orang ni. Kita kata kafir orang ni. Oh ni sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Tak ikut syarat kita kata kafir lalu. Jangan, wala tukaffirhu bizambin, dengan mana-mana dosa. Jangan kamu mengkafirkan seorang bizambin, itu nakirah tu dia bawa tu, bizambin, dengan mana-mana satu dosa yang telah dia lakukan. Jangan kafirkan orang tu dengan dosa-dosa, maksudnya dosa besar lah tu, bizambin dengan mana-mana dosa besar. Jadi sebab tu ini juga jawapan bagi pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah kata orang Islam yang mati dengan dosa besar dia kafir, dia masuk neraka. Begitu juga Khawarij. Mu'tazilah kata fasik tapi masuk neraka kekal. Dan Khawarij kata orang mati dalam dosa besar dia adalah kafir dan masuk neraka. So jawapan lagi apa? Wala tukaffirhu bizambin. Dah satu. Jangan kamu kafirkan mereka disebabkan dosa-dosa besar yang dilakukan, maka kita mengkafirkan seseorang.
bukan bermaksud untuk tidak boleh mengkafirkan mereka yang melakukan perbuatan kufur seperti Syiah dan sebagainya. Tapi kalau orang tu dia buat kekufuran seperti Syiah dan sebagainya, kita mengkafirkan mereka. Tapi atas satu tujuan dan macam tu juga kita mengkafirkan. Jadi kalau macam dulu fatwa, dari peristiwa ni berlaku di Pakistan tahun 86 87. Peristiwa yang paling besar ialah tahun 87. Bangkitnya satu ulama yang berjuang, dipanggil ulama itu atas nama kumpulan Sifah Sahabah menentang Syiah di Pakistan dan menunjukkan keburukan yang Syiah yang telah dilakukan oleh Syiah. Dan Syiah ni bukan dulu, walaupun dia salah satu daripada Islam, sebenarnya akidah dia telah lari. Dia telah membenci sahabat, dia telah hina sahabat, dia boleh terima 5 sahabat sahaja. Dan dia mengatakan sahabat Abu Bakar Umar tu kafir. Ya, dia mengatakan Abu Bakar Umar tu kafir. Dan peristiwa ni berlaku 30 tahun lepas di Pakistan. Sekarang dia telah datang ke Malaysia. Ramai pelajar-pelajar universiti, wanita-wanita bagus pakai tudung very nice, tapi berfahaman Syiah. Ustaz Abdullah Jan, Ustaz Abdullah semua ni duduk lebih kurang 10 tahun lepas. Kita dalam 7-8 tahun lepas lah. Dia buat semua pemegang Tauliah Selangor datang untuk berbincang. Dan dia nak buat bentang satu kertas kerja tentang Syiah. 2 orang ni lah, Ustaz Abdullah dengan Ustaz Nasrin, bukan Ustaz Abdullah dengan Ustaz pada satu orang tu, anak Ustaz Abdul Rauf Kelantan tu, almarhum Abdul Rauf yang meninggal di dalam Jemaah Masturat tu bersama dengan Ustaz Jaafar dan Ustazah Maimunah tahun 80, saya ingat 86 87 mereka meninggal semasa Jemaah Masturat. Dan Ustaz Abdul Rauf, anak dia Ustaz Nasir, Ustaz Nasir, dan dia duduk di Perak, dia buka madrasah di Perak. Dia juga di antara salah satu orang buat syarah Mishkat. Saya buat syarah Mishkat, tapi dia tulis nama buku dia Syarah Mishkat, syarah kitab Mishkat, tapi saya nama buku, kitab saya Midrajul Fawatih. So 2 orang ni yang sedang syarah Mishkat dalam bahasa Melayu di Malaysia. So saya lama tak jumpa dia, saya tanya dia siap ke tak. Dia buat kecil-kecil lah, dia buat sikit-sikit. Dia akan ambil bab tertentu, tapi dia kata dia akan siapkan jugalah. Tapi saya kata saya akan siap komplit. So kami dalam penerangan yang berbeza sedikit lah, di dalam tamhid dan sebagainya. Dia ada 2 lah pengarang, penterjemah Mishkat, pensyarah Mishkat di dalam Malaysia ni. Itu Ustaz Nasim bin Abdul Rauf, Ustaz Nasim Abdul Rauf dan Husnul Hizam lah. Khair. Jadi tetapi maksud di sini ialah kita tidak mengkafirkan. Maksudnya di sini kita tidak mengkafirkan mereka yang melakukan dosa besar. Kita tak kafirkan, cuma saya tak highlight banyak tentang Syiah ni. Tapi Syiah tu sebenarnya begitulah, dia beraktikad. Dia kata, Ustaz Abdullah tu kata, kami telah temui ramah dengan satu pelajar UUM, budak perempuan. Dia pergi tamu, dia buat temu ramah, tapi dia kata saya nak temu ramah dengan adik saja. Dan saya nak tahu apa iktikad adik. Macam mana pendapat adik? Dia dengarkan video tu pada kami. Tapi dia tak ada ambil gambar lah, dia tak live lah, dia cuma dengan suara saja, dia rakam suara saja. Dia dengarkan pada kami, kawan-kawan. Jadi kita percayalah memang dia buat kajian benda tu. Jadi dia kata, apa pendapat adik tentang Abu Bakar dengan Umar? Dia kata dua-dua tu kafir, Ustaz. Budak perempuan, budak Malaysia, budak universiti, kafir dia kata dua-dua tu. Dia mengkafirkan sahabat besar tu. Ni budak Melayu ni, Syiah telah masuk ke Malaysia. Dan budak-budak universiti kena. Dulu saya ingat sepupu-sepupu saya duduk mengaji ke England, dia kata benda ni telah masuk di universiti-universiti di sebelah mereka dan England. Tapi Malaysia dah masuk dah benda ni. Dan saya mengajar kat mana tu? Saya mengajar di Mardi. Dia kata makcik tu kata, budak sebelah rumah saya, Ustaz, Syiah dia, tapi very nice dia punya akhlak, tapi dia berpegangan Syiah. Syiah ni memanglah habislah dia tolak sahabat. Dia tolak sahabat. Semasa kita belajar dulu, semasa di Pakistan, dia mengagung-agungkan Ali. Ya Ali madad, ya Ali madad, Ali madad, Ali madad.
Begitu. Ya Ali, madad. Ya Ali, madad. Tapi sekarang Ali dah tenggelam. Sekarang Husain. Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada anak Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dia telah berkahwin salah satu daripada wanita Farsi. Daripada keturunan Farsi tadilah keturunan Husain. Salah satu keturunan Sayyidina Husain daripada keturunan Farsi. Dia tidak memuliakan Hasan sebab Hasan tidak berkahwin dengan orang Farsi. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu tidak berkahwin dengan orang Farsi. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang berkahwin dengan orang Farsi, dan dia nak menunjukkan itu, dia kata 12 imam tu daripada keturunan Husain lah, dan keturunan daripada Farsi lah. Itu Syiah lah. Jadi Syiah ni banyak lah peristiwa tentang Syiah tadi. Cuma saya dengar satu kisah daripada kawan saya pada tahun 70-an, macam mana terbongkarnya Syiah dan akidah Syiah. Macam mana terbongkarnya Syiah dan akidah Syiah. Dia kata, satu kawan saya nama dia Ustaz Asif bin Nasim. Asif lah, orang Pakistan. Dia kata ayah dia di antara lawyer yang terbesar di bandar tu, bandar Jang, salah satu bandar yang di Punjab. Ada satu kawasan nama Jang. Jang tu di antara salah satu bandar besar lah. Dan di bandar besar tu ayah dia di antara 2 lawyer yang terbesar lah di bandar tadi. Nasim nama ayah dia tadi. Dia Masya Allah belajar banyak, otak lega, mengaji hebat budak tu. Dia kata satu peristiwa berlaku di Jang ni. Syiah ni banyak di Jang lah, di Pakistan ni. Dia mengaku dia keturunan Sayyid lah, berketurunan daripada Ali, keturunan Sayyid, dan dia Syiah. Dia mengaku dia Syiah. Jadi bila dia mati, dia telah tulis satu surat wasiat bahawa dia mesti ditanam di Kufah. Dia kena tanam kat Kufah. Bila dia tanam kat Kufah, lepas tu anak dia duduk di sana. Tu anak dia balik, mayat tu dah tanam. Mayat ayah dia dah ditanam lah. Anak dia berselongkar jumpa surat wasiat, maka hendaklah mayat ini ditanam di Kufah. So anak dia buat keputusan lah, nak korek balik, nak bawa mayat ini ke Kufah. Bila peristiwa korek balik, mayat kan baru sehari 2 meninggal, korek balik dalam keranda, korek balik. Ini terbongkarnya akidah Syiah. Pada tahun 70-an peristiwa ni berlaku di Jang. Ni kawan saya beritahu. Dia pun tak boleh tengok peristiwa ni. Ayah dia marah. Dia kata budak-budak tak boleh pergi. Ayah dia marah dia macam tu. Jadi harga budak-budak harga macam tu. Jadi harga macam tu lah. Tu lah orang tanya harga, bunyi harga pula. Saya terbaca harga. Okey, macam tu. Jadi bila dia korek, bila nak buka keranda tadi, nak angkat, nak buka, nak tengok mayat tu melompat daripada kubur tu, melompat ke atas dasar kubur tadi. Dan mayat tu digari, mayat tu dirantai. Jadi 3 hari 3 malam peristiwa mayat berada di luar kubur. Seluruh Pakistan ni heboh ni. Zaman dulu tak ada internet, jadi berita ni tak heboh ha. Zaman bukan tahun 2000 tak ada lagi, 2010 ke atas baru adalah internet berleluasa. Zaman tahun 70-an, mana orang tahu cerita ni. So dia kata mayat tu naik ke atas 3 hari 3 malam, tak ada siapa pun berani mendekati, sehingga anak dia pun tak berani. Mayat tu macam dirantai. Maka selepas 3 hari, dan seluruh Pakistan turun untuk menyaksikan peristiwa tu. Semua daripada tempat-tempat jauh dengar berita pergi, nak pergi. Lepas tu anak kawan saya kata, aku nak pergi. Ayah, saya nak pergi. Engkau tak boleh, budak jangan pergi. Dia kata saya tak tengok sampai sud cerita tu. Tapi saya tahu lah. Tapi saya tahu peristiwa tu berlaku di bandar kami, dia kata. Okey. Lepas tu dia pergi. Lepas dia pergi tu, saya ni banyak cerita pula daripada nak menerangkan hadis. Tapi tak apalah, cerita yang ada kesinambungannya. Seperti tuan-tuan jangan korek lagi cerita. Tidak, kita 3 tahun tak habis. Kalau tuan-tuan korek cerita 3 tahun tak habis tau. Saja je. Okey. Okey. Jadi lepas tu, lepas 3 hari, satu orang ambil tongkat, dia colok mayat tu, jatuh, kampus tak jadi nak bawa ke Kufah. Baru orang zahirnya akidah Syiah. Lepas tu sebab tu akidah Syiah berlaku. Jadi
So cuma di Malaysia ni kita angkat tangan. Ustaz, kenapa kita di Malaysia semacam-macam mana kita telah admitkan Qadiani itu kafir, kenapa kita tak admitkan Syiah itu kafir? Tu atas dasar maslahah lah dia kata. Memanglah di Malaysia kita dah admitkan dah Qadiani kafir. Qadiani ni kafir, dia bukan Islam, dia kafir. Apabila dia kafir, so dia tidak boleh dipegang, dia tidak boleh didakwa. Jika kesilapan dari segi akidah, dia tidak boleh didakwa di atas mahkamah syariah. Dia kena dakwa atas mahkamah sivil jika mengganggu ketenteraman ataupun melanggari undang-undang. So dia tidak boleh dipegang atas mahkamah syariah. Jadi sebab itu dia kata salah satu reason dan sebab kenapa kita tak kafirkan Syiah secara terang-terangan. Jika dia buat masalah, kita tak boleh dakwa dia atau kita tak boleh halang dia dengan peringkat mahkamah syariah. Kita tak boleh halang dia dengan mahkamah syariah. Jadi dia hanya kena bawa kepada mahkamah sivil. Dia bawa kepada mahkamah sivil. Jadi sebab tu kan Qadiani tu dia boleh buat masjid dan sebagainya, sebab dia bukan satu agama. Dia bukan satu agama Islam. Dia bukan daripada cawangan Islam. Dia bukan kafir. Jadi dia kafir semacam mana Chinese, Buddhis, Chinese, Hindi tu, dia boleh buat kuih dia, tak ada apa satulah. Jadi sebab itu di apa tu, di sana cuma dia nak bawa atas mahkamah sivil lah pula. Dia buat masjid tu digombak dan sebagainya tu. Jadi benda tu benda hak kerajaan, saya tak nak sentuh banyak. So kita pergi kepada apa yang kita nak terangkan di sini dan macam mana kita nak selamatkan masyarakat dengan cara dakwah amaliyah tadi. Hikmah amali tadi. Okey. Jadi itu peristiwa. Jadi salah satu pembendungan di situlah cara nak bendung, kita dakwa dia di atas mahkamah syariah sebab kita masih mengatakan dan tidak beradikmen lagi mengatakan mereka itu kafir. Begitu. Okey. Jadi begitu. Tapi maksudnya di sini kita tidak mengkafirkan mereka melakukan dosa besar. Pendapat Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan mereka melakukan dosa besar, ini kafir. Khawarij mengatakan kafir dan Mu'tazilah mengatakan keluar mereka ini ialah kafir dan Mu'tazilah mengatakan mereka ini keluar daripada iman. Pendapat ini adalah pendapat yang salah. Akan tetapi jika diketahui bahawa dia melakukan kekufuran atau dia mengaku akan kekafirannya, maka kita perlu mengkafirkan mereka. Adnikmen di Malaysia juga telah mengeluarkan adnikmen. Di Malaysia juga telah mengeluarkan adnikmen kafir kepada golongan pengikut Qadiani. Pengikut Qadiani. Syiah Imamiyah dan Syiah Ja'fariyah. Syiah ni orang kata ada lagi Syiah yang betul. So Syiah semua tak betul dah sekarang. Semua dia sama aja. Syiah Imamiyah tu percaya kepada 12 imam tu di antaranya. Dan Syiah Ja'fariyah telah terkeluar daripada Islam. Dulu orang kata Syiah ni Syiah yang tak keluar lagi. Ya, yang zaman latest, zaman dulu tu memang ada lagi golongan Syiah yang diterima. Tapi sekarang ni millatun wahidah, sama je Syiah. Nanti kita akan belajar 73 golongan. Siapakah daripada 73 golongan tadi? 72 yang sesat tu, berapa puluh Syiah, berapa puluh Khawarij, itu akan dibagikan secara umum nanti dalam penerangan akan datang. Jadi Syiah hanya menerima 5 orang sahabat saja. Sayyidina Ammar, Sayyidina Salman Al-Farsi sebab dia orang Farsi, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Zar, Sayyidina Miqdad dan Sayyidina Ammar. Mereka jelas mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Oleh itu jelas mereka kafir, maka mesti mengkafirkan mereka. Mereka kafir dan mestilah kita mengkafirkan mereka. Jadi perkataan jihad. Al-jihadu madin. Jihad yang sentiasa berterusan. Tengok kita terjemah dulu, esok kita akan terangkan. So masa kita dah habis. Esok kita boleh panjang sebab hari Sabtu. Okey. So esok hari kita. Tuan-tuan jangan ke mana ya. Tunggu esok hari kita. Sebab esok dan lusa boleh 2 hari. Lepas tu minggu depan kita nak buat daurah dah. Begitu. Al-jihadu madin. Tengok saya terjemah. Jihad yang berterusan. Semenjak aku diutuskan oleh Allah sehingga umat Islam yang terakhir memerangi Dajjal. Kezaliman seorang yang zalim tidak membatalkan jihad dan tidak juga keadilan seorang yang adil
tidak membatalkan jihad. Ini sini satu penerangan yang agak panjang di situ. Saya bahaskannya di dalam dua muka surat lebih. So, muka surat 284, 285 dan sedikit 283 dan 286. So, kalau 3 muka surat yang saya bahas tu maksudnya benda tu panjang lah. Hak panjang, dia makna 3 muka surat dah saya bahas dalam satu benda tu, dia panjang lah. Kalau saya cerita pendek pun dia panjang. Kalau cerita dia panjang, memang panjang lagi lah. Saya bahaskan insyaAllah. Kita akan jumpa esok insyaAllah. Tuan-tuan tunggu insyaAllah. Isnin pun cuti Ustaz. Okey, Isnin pun cuti. Alhamdulillah, kita panjangkan juga. Isnin masih lagi cuti. Masya Allah. Tak apa, hari cuti, tuan-tuan cuti. Tapi orang Kelantan lah tak cuti hari Isnin. Dia dah cuti hari Jumaat lagi. Ke hari Isnin ni, orang Kelantan cuti juga. Hari Isnin ni kenapa dia cuti? Tak apa, tengoklah, kita tengok hari Ahad. Okey, dan tuan-tuan, saya telah masukkan iklan macam mana daurah seterusnya. Itu daurah Kitabul Ilmi 3 campur 1, 4 jam setengah, dan saya slot cuma 1 jam setengah. Jadi 3 campur 1, tuan-tuan berdaftarlah secepat mungkin. Dia spesifik, saya taklah spesifik, saya akan bagi tahu secara seimbas lalulah. Okey, begini. Jadi untuk itu, tuan-tuan berdaftar, jangan dah tuan-tuan kata terlepas dah Ustaz nak berdaftar. Dan begitu juga untuk mendownloadkan, atau itu kena minta izin daripada admin. Sebab jika dalam FB private nanti apabila di dalam daurah, so dia hanya beberapa hari sahaja sebelum saya akan deletekan kesemuanya. Jadi sebagaimana peraturan tuan-tuan baca. Jadi banyak orang tak baca. Jadi banyak lagi benda ni mungkin tak sampai. Okey, begini. Sepatutnya iklan daurah ini saya akan iklankan secara personal ke dalam WhatsApp, iaitu peserta-peserta baru ni. Tapi ada yang dah bayar dan sebagainya. Jadi terlambat nak iklan untuk 170 peserta tadi. Jadi saya hanya umumkan di dalam page saja. Jadi insya-Allah nanti saya suruh admin hantar balik. Saya suruh admin hantar balik ke 170 peserta kita pada daurah pertama untuk link macam mana nak berdaftar. Yang siapa sudah berdaftar dan sudah membuat pembayaran pendaftaran, bermakna dah daftarlah. Jadi kalau datang iklan lagi, dia kata kita dah daftar, kenapa nak daftar pula untuk daurah yang kedua? Sebab kesilapan teknikal yang menyebabkan sepatutnya sebelum iklan tu dikeluarkan, sebelum iklan di page dikeluarkan, semua iklan-iklan tadi sepatutnya diberi kepada peserta yang sebelum ini. Tapi kesilapan teknik, maka diiklan dahulu dan peserta yang lepas tidak dihantarnya lagi link tersebut. Kadang-kadang kan orang dia tak tengok Facebook. Macam saya lah, saya bukan tengok Facebook sangat. Saya tengok ceramah saya, mana saya salah tu je. Saya bukan tengok Facebook sangat. Jadi ada orang yang dia tak baca iklan pun. Dia tak baca iklan pun. Dia tak baca iklan pun. Bila tak baca iklan, dia tak tahu. Jadi saya akan hantar balik link ini kepada peserta-peserta yang lepas. Sebab nama dah ada, saya akan tanding. Yang tuan-tuan sudah daftar, masa biarkanlah iklan tu berlalu. Biarkanlah. Yang selalu belum, dia dah tahu dah dalam handset dia, so dia boleh tekan link dan dia boleh masuk berdaftar. Okey, buat grup peserta pertama supaya mudah. So grup peserta tu, nama-nama tu adalah dengan saya. Nantilah kita buat, tuan-tuan. Nanti kita buat insya-Allah. Kalau yang siapa daftar, Suhaimi Zakaria sedang daftar, saya banyak dah siap daftar. Sebab tu saya kata yang berdaftar tadi, bila dah daftar, bila sampai link ni balik, forgot lah, lupakanlah dia. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwati matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana dhunubana ووسع لنا خلقنا وتجيب لنا كسبنا
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Begitu juga siapa yang nak memesan kitab, yang kalau Kuala Lumpur ni mari ambil sendiri lagi bagus, cepat. Tapi pada siapa yang nak memesan kitab, boleh juga pesan pada link tadi lah, link admin tadi 017 603 4897. Wallahu a'lam.